Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kita mulakan webinar kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa khabar semua viewers pada pagi ini? Saya harapkan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Terima kasih buat semua viewers kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini dalam siaran secara langsung webinar sesi perkongsian ilmu yang bertajuk PhD Journey dari Malaysia ke Jepun. Untuk makluman, sebelum kita memulakan program, sedikit informasi sebagai makluman kepada para viewers bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel jemputan dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan dan yang akan disampaikan nanti. 1 jam bersama saya, Nurul Izzah Ibrahim, selaku moderator anda untuk program kita pada pagi ini. Suka untuk saya ingatkan kepada para peserta untuk kekal setia bersama kami sehingga ke akhir segmen webinar ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita yang diundang khas pada pagi ini. Beliau yang saya maksudkan adalah Surveyor TS Dr. Siti Hafsah Zulkarnain, Pengarah Pusat Keusahawanan Mahasiswa Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia iaitu MASMED dari UiTM Shah Alam, juga merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Pengurusan Hartanah Fakulti Seni Bina Perancang dan Ukur. Apa khabar doktor? Baik, Assalamualaikum Puan Nurul, terima kasih. Untuk makluman semua, Dr. Siti Hafsah telah menamatkan PhD pada tahun 2021 di Universiti Teknologi Malaysia Joint Supervision University of Tsukuba, Jepun. Bidang kepakaran beliau ialah Property Valuation, Property Management dan Disaster Management Flight. Beliau juga telah menerbitkan 20 artikel jurnal, 8 buah buku dan 1 artikel surat khabar. Antara buku terbitan terkini yang dihasilkan beliau adalah Impact of Flood in Residential Valuation Practice 2021 dan Detecting Housing Bubbles in Malaysia 2021. Ni ada satu pantun lagi doktor. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah sesi perkongsian. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan VTS Dr. Siti Hafsah Zulkarnain untuk memulakan sesi perkongsian beliau. Silakan doktor. Terima kasih Puan Nurul. Boleh viewkan slide-nya Puan Nurul? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada PITA UiTM Pasir Gudang kerana menjemput saya untuk sesi perkongsian pada hari ini mengenai perjalanan PhD saya bermula daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan pertama sekali untuk semua pendengar pada hari ini, kenapa UiTM Pasir Gudang menjemput saya? Sebab di UiTM Pasir Gudang inilah merupakan rumah kedua saya bila saya buat PhD, yang mana walaupun PhD saya berada di UTM KL, tapi setiap kali saya berada di UiTM Pasir Gudang ini kerana saya berada di Johor. Salah satu supervisor saya seorang lagi tu memang di Johor, di UTM Skudai. Dan setiap pagi, hari Isnin sampai hari Ahad sampai hari
Khamis, saya memang akan berada di UiTM Pasir Gudang. Sebab itu UiTM Pasir Gudang ini sangat dekat di hati saya dan kami sebenarnya bersama-samalah kita dalam perjalanan PhD saya. Sebab tu saya memang bila Cik Idris minta untuk buat perkongsian, saya setujulah. Dan kalau dilihat semasa saya buat PhD pada tahun 2016 itu, saya masih lagi adalah seorang pensyarah dan juga pengetua Kolej Anggrek. Jadi di awal PhD saya sebenarnya saya masih bekerja. Jadi supaya rakan-rakan pendengar yang lain maklum, saya ada jawatan pentadbiran akademik dan saya adalah pensyarah. Jadi dalam masa yang sama saya meneruskan pengajian di peringkat PhD. Sebab saya merasakan pada waktu itu umur saya 2016 39 tahun. 40 tahun kita dah tak boleh dah mohon beasiswa. Dan pada waktu itu saya bagi tahu juga kepada TNC saya pada waktu itu, Datuk Dola, Datuk rasanya cukuplah saya berkhidmat sebagai pengetua, saya kena fikir juga untuk melanjutkan pengajian dalam bidang PhD saya. Dan Datuk luluskan dan saya mula, boleh next slide, dan saya mula cari mana nak belajar. Dan pada itu, kalau kita tengok dekat first slide ni saya nampak gambar MJIIT. Kenapa doktor memilih MJIIT iaitu Malaysian Japan International Institute of Technology ni? Okey, Puan Nurul, pada tahun 2016, kalau kita masih ingat kerajaan Malaysia pada waktu itu dia tidak ada lagi beasiswa untuk belajar keluar negara. Tak ada. Dan pada waktu itu pun, masa zaman itu saya rasa yang beasiswa My Brain pun tak ada. Jadi saya terpaksa mengeluarkan wang saya sendiri untuk membiayai pembiayaan pembelajaran saya lah. Jadi pada tahun 2016 saya Google mana universiti yang ada elemen-elemen antarabangsa sikit, yang ada elemen-elemen overseas sikit. Jadi masa tu saya nampak MJIIT, Malaysian Japan International Institute of Technology. Jadi bila kita tengok MJ, I punya sertifikat nanti dia ada tulis lah tu Malaysian Japan International Institute of Technology, adalah bau-bau Jepun. Itu pada mulanya. Kemudian bila kita tengok lagi di website fakulti, dan dia ada kursus. Dan antara kursusnya adalah disaster management. Kalau I nak masuk ke MG, I kena fikir bidang yang berkaitan dengan disaster. Jadi kadang-kadang kita buat PhD ni bukan pasal minat kita sangat, tapi ada juga faktor disebabkan fakulti atau universiti tu. Macam I buat PhD disebabkan oleh I nak nama ada kolaborasi dengan negara lain. I tak nak pure Malaysian punya education environment. Okay, then bila I dah Google, dia kata ada disaster management department, and then I kena fikir apa bidang yang I buat sekarang di fakulti seni, bidang hartanah yang boleh kita kaitkan dengan disaster. Sebab tu tajuk PhD saya adalah Establishment of Residential Property Value Framework Affected by Flood Disaster. Jadi apa yang saya kaji dalam PhD saya adalah melihat kesan banjir kepada nilai harta tanah kediaman. Banjir itu adalah disaster. Itu adalah bidang yang kita boleh belajar di MJIIT. Mereka ada pusat research mereka sendiri dan ini antara pusat research untuk kajian bencana alam yang terbaik yang kita ada di Malaysia. Selain tu kita ada juga di UKM. Tapi bila I tengok-tengok, kita kan nak ada elemen luar-luar negara sikit, jadi I decide kita pergi ke MJIIT. Kemudian di MJIIT, mereka akan menawarkan juga peluang pembelajaran di luar negara, terutamanya di negara Jepun. Jadi kita boleh pilih mana-mana universiti di Jepun. Dan saya Google lagi dan universiti yang sesuai di Jepun adalah University of Tsukuba. Jadi Puan Nurul nampak tadi saya daripada bidang hartanah, saya masuk PhD saya dalam bidang disaster management, iaitu flood, mengkaji dalam bidang banjir. Dan universiti yang I pilih ini adalah di Jepun adalah University of Tsukuba, yang mana di Jepun saya mendaftar di Graduate School of Life and Environmental Sciences University of Tsukuba. Jadi dia memang different bidang yang berlainan daripada hartanah masuk ke bidang engineering civil, hydrology. Jadi kita punya tune of thinking tu dah jadi macam engineer, tapi begitu teknikal. Okay? Okay, next. Cuba kita tengok apa lagi slide seterusnya. Kita ada lagi. Okay, masa mula-mula saya daftar,
kita daftar di UTM Skudai. Jadi untuk postgraduate pendaftaran yang saya buat pada waktu itu adalah di UTM Skudai pada 16 Oktober 2016. Saya daftar, sebenarnya saya rugi, saya daftar semester dah nak tamat. Tapi bila kita tengok requirement UiTM, bila saya nak cuti belajar bergaji penuh, syaratnya saya kena belajar setahun. Baru bergaji penuh tanpa beasiswa. Tadi saya bagi tahu Puan Nurul, saya bayar sendiri, tak ada beasiswa sebab saya punya umur dah nak capai 40. Jadi nak tak nak saya kena belajar. Okay, next. Jadi bila saya dah daftar di UTM Skudai dan pada waktu itu kebetulan suami saya menetap di Bandar Seri Alam sebab tu dekat dengan UiTM Pasir Gudang. Okay. Dan pada awal saya dah belajar menyambung pengajian, saya bagi tahu tadi dalam tempoh setahun saya masih lagi bertugas. Saya jadi pengetua kolej, saya jadi pensyarah. Tapi bila kita jadi pengetua ni, soal bila kita dah jadi pengetahuan, kita dah tahu, dah masak dengan selok belok apa yang kita nak buat kerja harian kita dah tahu. Jadi kita tak mengambil masa yang lama lagi untuk buat kerja-kerja harian hakiki setiap hari itu, kita dah menguasai kerja. Jadi staf di bawah saya, kita dah boleh bagi tahu apa kerja harian mereka dah kena buat. Dan banyak masa saya habiskan untuk mencari data dan juga info-info untuk buat defend proposal. Kita kena submit proposal untuk kita nak defend pada waktu itu. Dan dalam masa yang sama, pada awal saya buat PhD juga, mungkin kerana saya ini adalah pelajar matang. Beza mungkin dengan pelajar, saya buat master habis tahun 2000, buat PhD tahun 2016, jadi dah 16 tahun dah kita bekerja dan kita sambung belajar lagi. Jadi mungkin sebab saya pelajar matang, saya pun dah tahu apa yang saya nak buat. Dan supervisor saya pun tahu saya pensyarah, saya pun dah biasa buat jurnal. Dan itu kan memang hakiki seorang pensyarah, kita kena menulis, buat jurnal, buat publication. Jadi awal penglibatan saya buat PhD, saya dah pergi conference. Kita dah mula publish paper walaupun dia conceptual paper. Conceptual paper ni Puan Nurul, dia paper yang asas, basic. Dia bukan technical. Jadi I present paper, inilah antara seminar yang I dah pergi pada mula-mula saya buat PhD. Okay, next, apa lagi yang kita ada? Okay, ini setelah 2 semester saya daftar, maksudnya I ni keep on track. Jadi pejabat pengurusan apa yang di UiTM Shah Alam ni, pengurusan beasiswa dan apa yang kita nak sambung belajar ni, mereka happy lah tengok progres saya walaupun saya masih bekerja, tapi progres belajarnya masih seperti pelajar-pelajar yang full time. Dan Alhamdulillah masa saya second semester dan lulus defend proposal dan saya akan start. Yang profesor yang pakai baju putih ini adalah Masafumi Goto. Di UTM Skudai, di fakulti saya, boleh dikatakan majoriti profesornya adalah orang Jepun. Jadi mereka ini adalah orang-orang Jepun yang dah pencen di negara dia, masuk ke Malaysia menjadi pensyarah tetap, pensyarah kontrak, tapi dia adalah profesor daripada Jepun. Jadi ada ramai, ada yang muda, ada yang dah pencen. Jadi kita boleh nampak environment pembelajaran di UTM KL itu, di fakulti saya, memang macam kita belajar di Jepun. Dia punya signage, dia punya susun atur ruang, itu semua memang kita rasa macam Jepun lah. Tengok makanan di kafe, beza dengan kita belajar di universiti lain. Okay, next, apa lagi yang kita ada? Okay, di awal lagi sebelum I pergi tadi ke Jepun, I dah start buat questionnaire nak tahu, nak tanya kepada pakar tadi, apakah faktor-faktor yang kita akan pertimbangkan untuk pastikan harta tanah ini tadi ada kesan banjir atau tidak, ada impak ke tidak, dan apa faktor-faktor lain yang akan memberi kesan kepada nilai harta tanah. Jadi I dah buat data collection. Ini adalah berterusan di awal semester sehinggalah tahun pertama I buat PhD. Dan ini kira flow-nya agak cepat jugalah sebab saya masih bekerja pada waktu itu dan saya pun dah mula data collection dan distribute questionnaire. Ini I buat sambil I check student practical, I bagi juga questionnaire I. Jadi I buat kerja 2 dalam 1 pada waktu tu. Okay, next. Okay, ini adalah, ini pun sama antara jabatan kerajaan yang saya pergi untuk buat data collection. Sebab bila kita melibatkan hartanah, dia akan melibatkan local authority. Puan Nurul tinggal di daerah mana?
Saya di daerah Johor Bahru. Oh, Johor Bahru. Okey. Maksudnya kalau di Johor Bahru, dia punya majlisnya Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Betul tak? Ya, ya. Jadi antara Sekarang dah local jadi authority, MBPG dah. Majlis Bandaraya ya, dah sekarang. sekarang ada MBPG ya? Ya, baru-baru. Okey, maksudnya dah naik taraf. Maksudnya lepas ni, maksudnya kita tahu MBPG tu banyaklah kutipan hasil dana daripada cukai. Sebab tu dia boleh naik taraf sebagai Majlis Bandaraya. Okey, jadi antara department yang saya buat data collections adalah Jabatan Ukur. Okey, JUPEM. JUPEM adalah jabatan kerajaan yang membekalkan data mapping, data map ataupun data peta yang boleh kita tarik untuk tujuan GIS supaya kita boleh tengok di mana sebenarnya kawasan-kawasan yang kita nak plotkan untuk banjir tadi. Kemudian unit perancangan jabatan ukur parit dan saliran. Okey? Okey, lepas tu kita ada pergi ke semua local authority di negeri Selangor. Jadi kita ada Majlis Perbandaran Suruhanjaya dan Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Perbandaran Rawang, dan bila kita tengok semua local authority ini yang sesuai hanya di kawasan Hulu Langat, iaitu Majlis Perbandaran Kajang. Okey, next kita ada lagi. Okey, ini antara kawasan lah, di kawasan yang kita akan cerak data. Kalau kita tengok yang kawasan ini yang ada siren ni, ini adalah kawasan yang betul-betul kawasan banjir. Sebenarnya sepatutnya bila kita tahu itu adalah kawasan yang memang akan sering berlaku banjir, sepatutnya pihak Jabatan Parit dan Saliran akan buat siren seperti ini untuk amaran kepada penduduk setempat lah. Dan dia akan letak sebenarnya tolok banjir. Jadi dia akan tahu bila air naik, diorang dah boleh cerak dah paras air yang akan berada di kawasan-kawasan tertentu. Jadi kalau kita pergi selepas ni, Puan Nurul nampak ada siren, ada dia buat macam pembaris cucuk kat tanah, itu kawasan banjir. Dan biasanya dia akan bagi juga amaran signage merah, kawasan banjir. Macam tu lah lebih kurang. Okay, next, kita sepanjang I buat PhD juga, I pergi conference. Ini pasal Affordable Housing Conference serta hartanah. Kemudian kita ada lagi next, apa lagi? Okay, ini yang saya katakan tadi. Kerajaan Jepun menurunkan dananya kepada fakulti kami di KL, di MJIIT untuk mengadakan persidangan antarabangsa mereka tentang disaster. Ini adalah semua negara-negara lain akan hadir di sama-sama hotel dan termasuklah saya, dan ini semua dibiayai oleh kerajaan Jepun. Jadi itu saya nampak Jepun adalah sebuah negara yang memang memandang Malaysia ini sebagai satu rakan kerjasama baik mereka, dan antaranya mereka menganjurkan aktiviti bersama dengan UTM KL lah, rakan kolaborasi mereka antara Jepun dan Malaysia. Okey, seterusnya Puan Nurul, kita ada lagi, ini antara conference yang saya kata tadi, kita dah luar daripada bidang. Kalau dulu saya bidang hartanah, sekarang saya dah bidang. Kalau tengok conference-nya lebih kepada water, hydrology, engineering, disaster. Jadi kawan-kawan saya dulu dalam bidang hartanah, sekarang kawan-kawan saya dah bertukar kepada bidang civil. Kan? Jadi ini antara pengalaman saya lah supaya kita buat PhD dan kita boleh bertukar-tukar bidang dan juga kepakaran daripada pelbagai area of study. Okay, next. Boleh saya teruskan ya, Puan Nurul? Okay, next kita ada juga, saya pergi juga conference. Tu saya kata tadi, saya ni pelajar mungkin, kita dah biasa hakiki kita sebagai pensyarah, kita terpaksa buat jurnal. Dan saya, masa saya semester 2, sebenarnya publication saya dah cukup untuk cover apa yang MJIIT nak. Sebab tu bila saya habis saya punya PhD, publication yang saya buat ada lebih kurang 8 jurnal. Sebenarnya MJIIT cuma nak 2. Jadi maksudnya kita tetap menulis. Okay, next. Kita ada lagi, okay, selepas dah habis tadi, inilah bermula langkah saya setelah kita dah belajar di MJIIT tadi sehingga tahun 2019. Kemudian 2017 sebenarnya saya dah dapat cuti belajar bergaji penuh. Dan saya dapat cuti belajar bergaji penuh selama 2 tahun. Sebab tu saya boleh pergi ke Jepun masa tu, Puan Nurul.
Okey, doktor. Kalau kita nampak kat sini, doktor dah mula sampai dekat Jepun. Apa beza percutian ke Jepun dengan belajar di Jepun? Boleh doktor kongsikan dengan kita kat sini? Okey, sebenarnya Puan Nurul, kalau kata bercuti, saya pernah ke Jepun 3 kali bercuti bersama keluarga. Tapi bila kita belajar dengan bercuti, pengalamannya tak sama. Bila kita bercuti, kita just pergi jalan-jalan, makan, ambil gambar, balik. Shopping. Tapi bila kita belajar, maksudnya pengalaman kita bercuti itu mungkin kita boleh gunakan lagi. Terutamanya bila kita nak naik train. Kita dah tak payah nak belajar lagi sistem pengangkutan mereka sebab masa bercuti kita gunakan sistem yang sama. Tapi bezanya, masa saya sampai hari musim Sakura, bulan Sakura, pada masa itu adalah, masa itulah cantiknya Jepun adalah semasa musim Sakura. Sebab tu banyak dana Jepun dia panggil Sakura Program. Dia nak pelajar datang masa Sakura itu sebenarnya. Dan dia startkan semester untuk pelajar-pelajar luar negara sampai memang hari ataupun bulan masa Sakura itu, pada bulan Sakura iaitu bulan April. Jadi masa saya sampai, walaupun saya pergi bercuti, saya tak pernah bercuti pada musim Sakura. Jadi saya first time jugalah excited lah masa saya sampai tu, memang nampak daripada flight saya tu, cantik semua pemandangan tu putih-putih, pink-pink, bunga-bunga sakura tu. Dan satu lagi, masa saya pergi, kebetulan saya naik All Nippon Airlines. Kebetulan flight yang saya naik tu tema dia Star Wars. Ini rezeki. Saya pergi tu naik tema dia Star Wars, jadi dia punya interior dalam, saya pun tak, saya cuba cari juga gambar yang dia nak share. Interior dalam flight ni, semuanya tema Star Wars daripada gelas, apron, kita punya seat, tempat duduk, and then dia ada bagi bag, lepas tu dia bagi ada card, member card for ANA Airline. Itu semua adalah elemen Star Wars. Tahu kan Star Wars kan? Jadi seronok jugalah masa first time sampai tu. Excited sebab tengok plane dia, airplane dia pun best, and then musimnya pun musim Sakura. Okay? Okay. Bersambung ke Puan Nurul? Ya, boleh. Okay, next. Okay, masa saya mula-mula sampai, masa mula-mula sampai hari orientation day tu, sebab semester baru bermula, mereka ada buat open day, University of Tsukuba. Kalau kita tengok, bayangkan dia punya open day tu memang meriah. Siap dia buat konsert. Waktu ini sangat sejuk. Bagi saya sejuk. Sebab waktu saya pergi tu, walaupun dia bukan winter, tapi dia masih lagi suhu yang sejuk. Maksudnya, dalam keadaan sejuk pun, diorang ni macam tenang-tenang je buat open activities, and then dia ada macam kelab-kelab pelajar cari new member pada orientation day. Dan masa orientation day ni juga, kita kena buat pertama local resident ID. Kalau you tengok yang sebelah kanan ni, masa I pergi dengan suami I berdua masa tu, kami kena register di local authority dan dapatkan ID. Local ID, yang mana local ID ni macam IC kita lah. So lepas ni tak payah pakai pasport lagi, bawa local ID. Dan satunya benefit di Jepun, kita walaupun kita cuma local ID, kita adalah pelajar yang datang sekejap, tapi mereka memberikan benefit macam kita ni warga negara Jepun. Itu I rasa Jepun dia sangat baik dengan foreigners bagi I. Maksudnya apa yang orang Jepun dapat, kami dapat. Maksudnya dia benefit. Katakanlah I di sana, I mengandung, I dapat anak. I dapat duit. 400,000 yen kalau kita dapat baby. Jadi I rasa walaupun I macam kita, katakanlah pekerja warga asing, ada kita bagi dia duit. Dapat anak, dapat duit. Tak ada. Tapi Jepun dia layan. Walaupun kita foreign student, tapi dia layan kita macam kita ni warga negara Jepun. Dan yang tengah-tengah ni adalah ID I belajar di Jepun. Jadi ID ni, dia tahulah bahawasanya saya ni adalah pelajar. Nanti nak naik bas, kena tunjuk ID. Sebab tiket bas tu dia tampal pada ID kita nanti. So nanti I gantung ID so dah naik bas pergi ke universiti, dah dibayar tiketnya dalam tempoh setahun. Jadi tak perlulah pergi beli tiket lagi, dia dah bagi lamsam. Dan yang kiri adalah pelajar Malaysia di Jepun lah. Ini first day jumpa diorang. Kita punya pelajar Malaysia tak ramai sebenarnya di University of Tsukuba. Kalau ada pun community kami very small community. Kalau Indonesian, ya ramai. Jadi kita ni kalau apa-apa nak minta bantuan ni, kalau katakan jadi apa-apa kita terpaksa minta jugalah rakan-rakan kita daripada Indonesia untuk bantu sama.
Malaysian community dia tak begitu ramai lah di University of Scuba. Okay. Itu sedikit lah Puan Nurul tentang apa hari pertama saya di University of Scuba. Ini adalah kampus. Yang sebelah kanan ni adalah Elizabeth ni, dia adalah kita punya buddies. Masa sampai dia akan bagi satu, dia pandai cakap Jepun. So buddies ni dia akan bantu saya untuk buat ID card tadi, untuk register, orientation, buka account bank. Dia akan, tapi dia dibayar oleh universiti. Universiti bayar dia 40,000 yen, RM1,600 hanya untuk uruskan I. You bayangkan, Jepun tu banyak duit kan? Dia my buddies. Jadi kalau ada apa-apa, I kena bagi tahu dia. Nak minta tolong apa-apa, kena bagi tahu dengan nama dia Isabella. Bagi tahu Isabella. Dia daripada Brazil. Jadi Isabella ni akan bantu I. Apa-apa je. So dia nak merungut dengan dia. Nak tahu apa-apa, tanya dia. Dia adalah macam rakan baik saya pada awal-awal sampai lah. Dan dia pandai cakap Jepun, dia pandai tulis Jepun. I masa sampai tu zero knowledge, tak tahu Jepun, tak tahu tulis, tak tahu baca, tak tahu bercakap. Jadi just hanya boleh berbahasa Inggeris. Okay? Okay, next. Berapa tahun Isabella ni dah duduk kat Jepun tu, doktor? Dia dah tinggal lama. Isabella tu tinggal di Jepun. Dia ambil master. Sebelum dia sampai ke Jepun, dia memang ambil kelas belajar bahasa Jepun. Jadi level of Japanese language dia memang ada level, I lupa apa nama dia. Dia ada level-level hierarki penguasaan bahasa Jepun kita dan dia pandai tulis, pandai baca. Dan dia buat master di Jepun. Jadi kalau dia cakap dengan sensei, cakap dengan supervisor tu, dia cakap bahasa Jepun. So I dengar je lah. Lepas tu dia tanya dia apa benda. Jadi tapi sensei I, supervisor I adalah profesor yang memang fasih berbahasa Inggeris. Dan Jepun sekarang dah bukan macam zaman dulu Puan Nurul. Diorang pun dah pandai cakap bahasa Inggeris. Yang di universiti lah. Tapi taklah sefasih. Student-student tak berapa fasih. Tapi profesor dia, not bad. Okay? Jadi apa-apa saya rujuk pada Isabella. Okay, dekat skrin ni Puan Nurul sebenarnya adalah Joint Supervision Program ni kita ada seminar sama seminar program di Fukurashia Hotel, Tokyo, Japan. Okay, tadi I kata kerajaan Jepun dia banyak fund. I ni adalah pelajar joint supervision. Maksudnya I bukan full time belajar di Jepun. Tapi dia bagi juga dana pada I untuk attend seminar ni, semua dibayar oleh universiti. Dan dia bagi lagi duit poket, duit train I. Naik train tu nak pergi conference dia orang bayar. Semua maksudnya kita attend ni semuanya dibayar oleh universiti lah. Dan ini adalah aktiviti tahunan University of Scuba untuk bagi pelajar-pelajar ambil mana-mana hotel di Jepun dan buat sama seminar di luar. Jadi tak adalah kita belajar di dalam kampus sahaja. Okay, next. Yang ini mungkin unik. Ni convocation. Okay, ni convocation day. Untuk para viewers kita, kalau ada yang nak bertanyakan soalan dan pandangan di ruangan chat, kalau ada kesempatan kita akan jawab soalan yang diajukan. Okey, kita teruskan doktor. Kalau saya tengok kat sini ada convocation. Apa uniknya convo dekat Jepun ni dengan compare dengan Malaysia? Kalau kita tengok kita convo di Dewan Agung Tuanku Chancellor, kita bayangkan itu adalah majlis convo kita. Ini adalah majlis convocation the University of Scuba Japan. Kalau tengok dia very minimalist. Kalau kita tengok di sini, tengok daripada dewannya pun very minimalist, tak ada hiasan-hiasan sangat pun. Hanya ada satu bunga je kat tengah-tengah pentas. Betul kan Puan Nurul? And then dia letak logo bendera negara dia dengan bendera University of Scuba. And then dekat atas pentas ni adalah VC dia. Yang mula-mula yang kalau tengok gambar yang kanan tengah tu, yang bagi seremoni awal tu adalah Vice Chancellor yang akan buat opening. And then kiri kanan ni adalah dekan-dekan fakulti. So seremoni dia akan berlangsung hanya lebih kurang 45 minit selesai. Prosesnya pelajar masuk, okey duduk, parents pun boleh masuk, duduk. Okey, bila dah duduk semua, diorang tak ada jubah-jubah konvo macam kita, tak ada. Kita hanya boleh pakai baju apa kita nak pakai. Jadi kebanyakan foreign student macam kami pakai je lah blazer ataupun nak pakai baju kurung ke. Mungkin ada orang pakai baju kebangsaan negara dia tapi tak ada jubah konvo. Itu yang tak best juga sebenarnya kan, tak ada jubah konvo. Maria. Okey, jadi seremoni ni
Dia tak ada jubah combo Puan Nurul. Dia macam ceremony dia very simple ceremony. Dia very low cost. Dia tak ada cost yang terlalu banyak. Tengok dia semua very minimalist. Okay, bila dah student masuk, parents semua masuk. Okay, kemudian top management universiti akan masuk. Dia bagi opening ceremony punya ucapan macam biasa. Kemudian masa majlis penganugerahan itu, hanya student representative sahaja yang akan naik ke atas pentas untuk ambil scroll. Jadi kawan dia yang beratus-ratus dari satu kelas duduk manis je di kerusi masing-masing. Dia cuma akan tepuk tangan. Jadi nanti dia akan kata, okay, PhD in School of Life and Environmental Sciences. Okay, seorang akan ke depan lah. Contoh yang ke depan tu katakan Ali bin Abu. Kita pun pergi ke depan, dia pun bagi scroll dia besar size A3. Size A3. So dia akan bagi scroll dia dan kita ambil dan kita tunduk. Itu je lah. Itu je. Lepas tu dia akan duduk balik. Habis je faculty I, contoh kata dekan dah bagi award untuk Faculties of Graduate School of Life and Environmental Science. Dekan tadi akan keluar dewan. Sebab tu kalau tengok gambar yang bawah tu, kerusi dah kosong. Mula-mula kerusi penuh and then student dah naik ambil scroll dia dan dekan dah habis je bagi, dia terus keluar dan buat kerja dia di faculty. Jadi diorang tak akan buang masa, orang Jepun tak akan buang masa duduk event lama-lama. Jadi event dia habis 45 minit, habis. Itu antara, saya mula terkejut juga Puan Nurul. Sampai, dah habis dah. Belum lagi apa-apa, baru gosip-gosip yang kawan I borak-borak. Suddenly dia kata, okay, majlis dah tamat. And then I pelik, mana pergi semua dekan ni? And then I tanya my friends yang dah bertahun-tahun tinggal di situ, dia kata, macam ni lah diorang buat ceremony of convocation. It's very simple. Nanti kita akan balik bawa scroll kita ambil gambar dengan sensei di faculty. Macam tu lah. Dia tak ada macam grand-grand, nak ada music-music, tak ada. Dia very quiet, diam senyap. Orang Jepun kan nak senyap, diam. Jadi macam tu lah budaya mereka yang bagi saya mungkin satu yang kita dapat benefit di sini, cost minima. Cost minima. Kita tak membazir duit untuk ceremony. Yang kedua, masa cepat. Kita tak ada lama buang-buang masa nak beratur-beratur, nak berdiri duduk, beratur semua tak payah. Liaison dia pun tak payah macam kita kat DATC Cup, nak kena batu kan. Nak kena sewa jubah lagi, ambil jubah, ambil gambar, tak ada. Adalah ambil gambar tapi tak adalah beria macam tempat kita kan. Okay, next. Apa lagi yang kita ada? Okay, kita inilah ceremony. Jadi bila kita keluar, kita tak ada pun buat bersama macam kat DATC, Majlis Istiadat Convocation ke-36, ada billboard, tak ada. Ini je lah. Kalau ambil gambar, inilah antara pos-pos pelajar tu nanti. Dia akan ambil gambar di banner-banner yang dipasang. Macam tu je lah ceremony dia. That is very simple ceremony of convocation ceremony. Dan dia punya ceremony ni biasanya habis je exam, dia akan ada convocation. Dia tak ada macam kita setahun sekali. Dia every semester habis convocation. Habis convocation. Jadi pelajar luar negara ni tadi, dia akan tunggu hari konvo dia. Katakanlah I habis Viva hari ni, konvo dia 5 hari lagi. Sebab tu dia orang boleh in charge convocation sebab simple. Bukan nak ada agung nak datang, nak pro-chancellor apa semua tak ada. Sebab tu dia boleh kerap buat convocation. Jadi pelajar luar negara tak perlu datang lagi. Dia akan konvo baru dia balik. Biasanya dia akan konvo baru dia balik. Macam I, after this ceremony, I balik after 3 days. Jadi dia punya sequence dia, jadi pelajar luar negara tak payah datang lagi lah untuk ceremony of convocation ceremony. Tak ada dah. Sebab tu dia akan kerap ada convocation. Okay? Habis belajar terus sambung, terus konvo. Ya, habis belajar katakan hari ni kita dah graduate, dah habis Viva ke apa, PhD Viva, mungkin ceremony dia lagi 5 hari. Jadi result kita tu dia orang bagi tahu, okey Siti lulus, okey 5 hari lagi datang konvo. Macam tu je. Macam tu je, dia tak adalah lama-lama. Mungkin seminggu, paling lama pun 2 minggu nak tunggu. Kan? Jadi kita tak adalah macam, jadi macam tu je. Habis je Viva, okey dia kata thank you. And then satu lagi, surprisingly, thesis I di MGIIT 300 pages. 200 ke 300 pages. Di Japan, thesis dia cuma 70 muka surat. Kita di Malaysia ni nak kena tebal lagi bagus. Dia pun, dia very minimalist. Thesis dia cuma 70 muka surat.
dia menilai pelajar itu adalah berdasarkan seminar-seminar tadi. Yang I kata kita ada lab seminar, itu kita kena present beria macam nak defend. Sebab sensei akan tanya betul-betul dan ada lagi sensei lain akan duduk dengan kita setiap minggu. Jadi bagi diorang itulah penilaian sebenar PhD kita. Bukan sangat pada tesis itu. Bukan. Tesis itu cuma 70 pages je. Jadi kita kena tulis benda yang padat dan tepat. Kalau kita dekat Malaysia kan, you kembangkan ayat, explain detail, itu bezanya kan. Di Jepun tak payah. You kena tunjukkan table, fakta, bagi citation dia dari mana dapat. Jadi dia lebih padat dan kita cuma produce 70 muka surat. Itulah differentnya belajar di Jepun dengan belajar di Malaysia. Okay, next. Kan? Dah nampak. Okay. Nampak doktor berjalan-jalan ke Jepun. Sebenarnya I rasakan kalau nak fikirkan balik, kalau I beri pilihan, I rasa baik kita belajar di Jepun. Mudah. Dan sebab itu pelajar di Jepun, kebanyakannya I rasa 98% graduate on time. Sebab dia akan graduate on time. Kenapa? Sebab setiap minggu kena bagi tahu progress. Setiap minggu ada lab seminar, tak boleh miss. Kecuali kalau gempa bumi pun online sekarang. Jadi kita doktor sepanjang kat sana ni kita tahu Jepun ni memang banyak kerap lah negara yang kerap dilanda bencana. Macam ada earthquake, ada ribut. Ada tak experience doktor yang pernah doktor lalui kat sana? Ya, betul Izzah. Nurul, masa I sampai, kan I kata tadi masa orientation, hari pertama universiti akan bagi tahu pasal disaster, pasal bencana alam yang berada di Jepun kepada semua pelajar-pelajar yang sampai daripada luar negara, termasuk I lah masa tu. Jadi hari pertama I sampai tu, okey lagi. I pun dengarlah taklimat jika berlaku bencana alam, contoh kalau berlakunya gempa bumi, apa kita nak buat? Kalau I di dalam apartment I, maksudnya di dalam apartment I, apa I nak kena buat bila berlaku bencana? Contoh berlaku earthquake tadi. Okay, satu lagi, masa I dah pergi dengar taklimat tu, I pun tenang-tenang je lah. I rasa okey, tak apa, okey. Nanti kalau bencana alam, dia kata kena bersembunyi di bawah meja. Elakkan dekat dengan cermin. Macam-macam lah, I pun okey. Dan I tinggal di apartment I, rumah I tu tingkat 4. I ada balcony dan I punya rumah ni facing campus. I tinggal di luar campus tapi jarak rumah I ke campus tu boleh jalan kaki, dekat. Okay, jadi hari kedua betul-betul gempa bumi. Jadi gempa bumi, mula-mula I rasa macam pening-pening. I rasa macam pening lah. I cakap dengan husband I, you rasa pening tak? I rasa pening cakap macam tu. Macam goyang-goyang. Dan I rasa bunyi dekat I punya foundation rumah tu, dekat lantai bawah, bila berlakunya gempa bumi, bangunan tu akan bergerak selari dengan rentak bumi bergerak. Jadi kita akan bunyi besi tu akan dengar. Jadi seolah-olah masa I tidur, I pernah gempa tu, I tengah tidur. Masa berlaku pergerakan tu, I tengah tidur. Kadang-kadang kita ngantuk kan, tapi lama-lama kita dah lali lah. Entahlah kau nak gempa ke apa ke. Scuba bukanlah daerah yang gempanya teruk, tapi kita boleh rasa. Dan pernah juga masa sebelum I balik, taufan. Tapi satu lagi, bila taufan tu memang semua pokok yang ada, pokok-pokok sakura tadi tu, semuanya akan, apa kita panggil, daun-daun dia akan luruh lah. Sebab taufan kan, angin kuat. Itu memang I nak pergi college pun masa tu I takut sebab memang betul-betul taufan dia teruk. Dan kemudian after taufan tu reda, I rasa sejam jalan bersih. Itu kecekapan Jepun. Bersih balik daun-daun tadi, bila dah sapu, I pergi kat universiti I semua bersih balik. After sejam. Dalam tu macam mana diorang punya disaster management team, maksudnya bila berlaku gempa bumi, berlaku earthquake, apa bencana, contoh macam yang tadi itulah, ribut tadi kan. Sekejap je daun tu diorang dah sapu balik dan kemas balik macam biasa. Diorang very well prepared. Ya, dan bayangkan Nurul, masa saya pergi tengok bola ni di Ajinomoto Stadium, dia punya nama-nama bangunan adalah nama-nama syarikat-syarikat yang menyumbang pada kerajaan. Jadi nama studio ni adalah, nama stadium ni adalah Ajinomoto Stadium. Dan dia, masa saya tengah tengok bola, pada minit ke-30 ni, gempa bumi.
I tengok orang Jepun tu terus tengok alert dekat handphone dia. Kebetulan I tak ada nombor Jepun. I tak tukar nombor Jepun sebab I fikir mahal kan. Membazir je. So I tak beli nombor Jepun sebab mana-mana ada wifi. Jadi diorang masuk SMS, I tengok je lah. I intai lah. Kalau diorang lari, I lari lah. Kalau diorang duduk, I duduk. Tapi I tengok diorang duduk tenang. So diorang kata dia punya skala Richter tu tak bahaya. So dia berhentikan permainan bola tu, stopkan perlawanan dan dia continue balik. Okay lah. So I pun relax lah dengan diorang. That is the experience yang kita belajar lah disebabkan bencana alam. Malaysia tak ada bencana alam kan. Okay, next kita ada apa lagi tu? Okay, ni kebetulan Puan Nurul, masa I di Jepun, kami meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama. Jadi kebetulan masa I pergi tu, anak-anak I tak ikut. Sebab diorang pun dah kata, alah mama pergi belajar kat Jepun. Diorang pun dah pernah pergi kan, I cakap dah 3 kali pernah pergi bercuti. Jadi diorang pun rasa tak payahlah ikut. Dan dia tahu rumah I kecil. Rumah I kecil tau Puan Nurul. Rumah I cuma boleh, kalau you bayangkan, I tak tahulah nak cakap macam mana besarnya rumah I tu. Di situlah I belajar, di situlah I tidur, di situlah I makan, di situlah almari, di situlah katil. And then dia ada macam sliding door. Tahu tu I tak ada gambar rumah I. Jadi sliding door, di depan itulah dapur and then toilet. Toilet tu Puan Nurul cuma boleh muat badan you satu je masuk. Jadi you masuk, kalau you gemuk, you kena masuk undur. And then you duduk dekat toilet bowl dia, and then you bangun ke depan. Dia betul-betul pintu dia hanya untuk badan you je. And then kita ada shower. Masa sampai, I kan tinggal, rumah I kan masa tu Sakura kan sejuk. I mandi, I panas. I tak tahu rupanya dekat sana gas mahal. I hari-hari mandi, I panas. Bila bil sampai, you bayangkan, I bayar gas sahaja dalam 400 ke 600 ringgit. Itu baru gas. Belum air, belum rumah, belum insurans. Jadi duit I habis mula-mula sebab kita dah tak tahu mahal rupanya mandi air panas. Sebab Macam orang mana Jepun jarang mandi. Macam mana living cost kat sana, kat sana doktor? Sepanjang tinggal kat sana. I dapat duit 80,000 yen. Sebab I bukan pelajar full time PhD. I pelajar part time PhD. Jadi dia bayar I 80,000. Kalau kita pelajar full time PhD, dia bayar 160,000. Jadi 160,000, I bayar rumah 40,000. Dibayangkan separuh dah habis bayar rumah. Kemudian I bayar bill I, utility apa semua tu mungkin dalam 1,500 yen. 15,000 yen. And then I kena bayar insurans. Insurans I 2 orang. 2 orang tu insurans je dalam 3,000 yen sebulan. Seorang. 2 orang dah 6,000 yen. Lebih kurang. Jadi sebenarnya duit belanja I tak cukup pun sebenarnya nak belanja. Tapi masa tu sebab scholarship tu I belanja untuk 2 orang. Sebenarnya kalau I seorang cukup lah. Jadi husband I buat part time. Dia buat part time kerja di hotel. Dan dia dapat sehari sejam is lebih kurang dalam 960 yen. Dalam 1,000 yen. 1,000 yen tu macam lebih kurang dalam 40 ringgit Malaysia. Jadi kerja sejam dapat 40 ringgit. Mahal lah tu. Tapi I kata Puan Nurul, 40,000 yen, 4,000 yen, 1,000 yen tadi kerja sejam, kita boleh beli, contoh satu papan 10 biji telur tu harga dia 100 yen. Jadi seolah-olah kita nak dapat bayangan harga 10 biji telur 100 yen, kita boleh beli 10 papan. Kerja sejam. Di Malaysia, kita kerja sejam belum tentu boleh beli 10 papan telur. Maksudnya dapat papan je sekarang. dia kualiti duitnya. Dekat di sana dia ada kita panggil konbini. Dia kedai Lawson 100 yen tu, semua barang dia 100 yen. Kebetulan memang walking distance daripada rumah I. Jadi I memang pergi situ semua barang 100 yen. Kita beli roti 100 yen, beli beli aiskrim 100 yen, beli coklat 100 yen, semua 100 yen. Macam mana makanan halal? Sumber makanan halal doktor? Ada makanan halal dan University of Tsukuba kafe kami, 4 kafe kami adalah halal. Jadi makanan tak ada masalah sebenarnya. Cuma bosan sebab makan yang sama. Dia pedas. Lepas tu macam bosan lah. Nama restoran yang saya selalu makan di kafe kami tu, nama dia sekejap. Chicken rice apa? Lupa nama dia.
Tapi kafe tu ada 4 kafe yang memang halal di kampus kami. Tapi itulah sebab saya kata tadi Indonesian ramai and then ada pada Arab ramai. Jadi memang kampus kami ada 4 kafenya memang halal. Tapi bosanlah menu yang sama. So katakanlah ada makanan halal kafe tu ada 5 menu. So hari Isnin menu ni, hari 2 makan ni, ketiga ni, itulah kita rotate setiap minggu. Memang bosanlah makanan dia macam yelah itu je hari-hari kan. Dah lah tak pedas. Harap kawan-kawan Malaysia ayah ramai-ramai ni lah tolong masak. I tak pernah masak. Jadi I rasa macam, I rasa I akan buat sup sayur. Sebab nak dapat. Jadi menu I, karage, chicken karage, dia ada yang halal, tinggal goreng je. Macam kita drumnet yang ayam mas drumnet kan. I belilah tu senang. Chicken karage. Jadi goreng ayam. Lepas tu sup sayur. And then I beli apa? Kimchi. And then I makan apa? Ikan goreng. And then dia punya udang. I tak pernah nampak. Jadi macam tu lah. Oh. Doktor, kami missing doktor. Sedikit gangguan. Tunggu sebentar ya tuan-tuan. Cik Idris, boleh dengar ke? Puan Nurul, boleh dengar ke Puan Nurul? Puan Nurul. Sekejap Okey, dah boleh dengar. Okey. Boleh dengar. Tapi saya yang tak berapa bagus ke macam mana? Doktor missing sekejap. Okey. Okey, doktor Jadi sekejap. itulah antara sedikit kan sambutan hari Ada pertanyaan sikit daripada Tuan Haji Muhammad Ashraf ni. Dia tanya macam mana dengan pengurusan solat dekat sana? Ada surau tak untuk pelajar Muslim kat sana? Okey. Untuk Jepun, ini kita kena surprise juga. Kerajaan Jepun sebenarnya kita pergi mana-mana mudah untuk cari ruang untuk solat. Even dekat airport pun ada, dekat universiti pun ada dan dekat shopping mall pun ada. Sebenarnya kita tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak solat di Jepun. Cuma kami sebab kita bukan di setiap bangunan ada. Jadi kami akan ambil satu bilik dekat dengan kita punya lab tadi. Kami buat untuk solat. Tapi kebetulan macam kawan-kawan lab I, yang Islam cuma 2 orang. Yang lain tu non-Muslim. Jadi kita lah kawan-kawan yang Islam ni lah kena pandai-pandai. Dan daripada rumah I nak pergi ke surau di luar, itu jauh. Kalau naik basikal, kami di sana naik basikal ke Puan Nurul, I tak ada kereta. Jadi I memang kurus lah di Jepun tu, naik basikal. Jadi masa tu kalau kami nak pergi tarawih malam pun, itu kami kena naik basikal dalam 40 minit. Kalau ada kawan-kawan yang ada kereta, I tumpang. I biasanya akan tumpang kawan-kawan yang ada kereta. Tapi dalam kampus pun kita boleh solat semua macam biasa lah, tak ada masalah. Jepun, I rasa kerajaan Jepun bagus dari segi pendekatan dia kepada Islam, even dekat airport pun ada surau. Kan? Dan mereka bersihkan, jadi semuanya tak ada isu lah dari segi toilet, semua tu lah. Okay, kita boleh sambung lagi kot Puan Nurul? Masa lagi kan sikit. Okay, lepas tu ni antara event-event yang I pergilah sepanjang I buat PhD I. Okay, next. Next, kita ada lagi, ini conference juga. Yang ini pun dana daripada Jepun juga yang mereka turunkan ke MJIIT. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Okay, ini pun event-event yang I attend lah sepanjang I buat PhD. Okay, next. Okay, ini satu unik juga bila belajar di Jepun Puan Nurul. Sensei yang ni, yang sebelah Isabella ni, nama dia Maki Sujimura.
Dan di sana kita tidak panggil profesor, kita tidak panggil doktor. Kita panggil sensei. Di Malaysia je ni siapa yang dah ada PhD, sorry panggil saya doktor. Kena panggil prof. Di sana saya tak pernah dengar orang panggil doktor, panggil prof. Tak pernah. Kami panggil sensei. Jadi bila katakan orang tak panggil saya Dr. Siti pun, saya tak rasa benda tu satu benda yang macam you tak panggil pun saya punya gelaran. Dekat Jepun mereka tidak ada gelaran itu tidak pernah diucapkan bila kita berkata-kata. Sensei tu maksudnya cikgu, guru. Kita panggil sensei. Lepas tu kita kalau apa-apa pun bercakap dengan sensei, itu kena hormat dia tu macam kita cakap dengan raja. Diorang akan balik, kita kan kalau jumpa supervisor, kita buka balik, kita cakap, okay prof, thanks, kita pusing badan. Kalau dekat Jepun, ini saya tengok yang budak Jepun betul dia akan mengundur daripada bilik sensei dia 3 tapak, baru dia pusing badan. Jadi dia anggap sensei dia tu macam raja dan dia akan berinteraksi dengan intonasi suara yang sangat sopan. Dan saya tak pernah tengok sensei ni mengamuk-ngamuk macam marah-marah macam tu, tak juga. Dia orang cakap baik. Sensei yang ini, Maki Sujimura. Okay? Dan dia adalah director untuk University of Tsukuba Japan yang kita plan nak buat di Malaysia. Perasan tak? PM ada kata kita nak buka University of Tsukuba branch Malaysia. Kan kita ada kan universiti lain macam Nottingham, macam kita ada universiti apa lagi, apa yang di Sarawak tu, saya lupa nama dia. Dan kita ada branch-branch ini tapi di Malaysia. Dia adalah director yang akan uruskan. Sebab tu sensei every month dia pergi balik Malaysia. Dan dia suka makan nasi lemak. Tapi dia suruh saya masak. Tapi sebab saya tak pandai kan. Saya cakap sensei next time lah kalau saya balik Malaysia kita beri makan nasi lemak. Nanti saya masak tak jadi, malu je kan kat sensei. Jadi diorang ni ada tea party yang mana sensei ni akan bagi duit pada kawan-kawan kami. Kemudian dia akan beli makanan lah. Dan sensei akan pastikan makanan itu I dan kawan I seorang lagi boleh makan. Sebab kami 2 orang adalah Islam. Yang lain non-Muslim. Okay? So, ini antara budaya, saya rasa bagus jugalah. So, dia ada bonding antara sensei dan pelajar-pelajar dia. Okay, next. Apa lagi? Ada yang tanya, boleh saya tahu collect data di Jepun ya? Puan Amira, saya collect data di Malaysia tapi saya bawa ke Jepun. Pada waktu itulah. Okay? Ini adalah lab seminar kami. Kelas dia cantik kan? Kelas dia cantik bagi I. Cantik, bersih dan nampak very neat, kemas kan kelas dia. And then ini lab seminar yang setiap minggu kita macam defend proposal. Jadi sebab tu bila penilaian buat PhD tu dia akan nilai masa di sini. Dan ada lagi satu, ini lab seminar untuk pelajar di bawah sensei I. Ada lagi kita panggil apa ya yang seminggu 2 minggu sekali ke sebulan sekali sensei lain pun akan datang. Sensei lain pun akan datang dan akan komen kita punya presentation. Jadi kita nak tak nak, kita kena buat kerja sebab every week ada sharing macam ni. Kalau kita tak buat kerja, apa yang kita nak share? Setiap minggu. Jadi itulah sebenarnya sebab tu pelajar akan graduate on time. Belajar research pun bagi saya bagus. Kita akan graduate on time. Sebab sensei tu akan cari kita setiap minggu untuk lab seminar. Tak boleh ponting. Apa perbezaan lain doktor belajar dengan supervisor Malaysia dengan supervisor dekat Jepun sana? Okey, kalau supervisor I di Malaysia, saya ada 2 supervisor. Satu adalah civil engineer, satu lagi adalah supervisor I di bidang hartanah. Okey, satu supervisor I di Malaysia tu di KL, satu lagi di Johor. Dan satu lagi supervisor I ni tahu I pensyarah. Dia assume I tahu macam mana nak buat PhD I. Dia tahu macam I ni tahu macam mana nak buat research, macam mana nak buat jurnal, menulis jurnal, dia tahu. Jadi dia rasa kalau sensei I ni, dia tak nak tahu you siapa. Dia akan tahu setiap minggu kena ada pembentangan. Kalau kat Malaysia, pembentangan tu bukan every week. Kami ada juga yang every week. Tapi sebab I sekejap di KL, sekejap di JB, jadi dia tak adalah betul-betul, I tak adalah betul-betul dipantau every week macam mana di Jepun. Sebenarnya I betul-betul rasa betul-betul belajar tu bila di Jepun. Sebab bila di Malaysia tu dia macam Jepun ni, kalau katakan dia miss this seminar, dia akan replace.
Dia tak ada kata, okay, this seminar, this week cancel, next week kita proceed. Tak, dia replace. Jadi bila replace, nak tak nak, kita kena present juga. And then, the following weeks tu pun, jadi tetap juga dia akan ada. Jadi tu bezanya. Sebab tu I rasa, kalau siapa rakan-rakan yang dengar di sini, kalau nak belajar di Jepun, bagi I bagus. Kita akan graduate on time. Sebab kita no choice, dia punya environment of study tu memang setiap minggu akan cari kita. So, kita tak perlu nak jumpa supervisor. Tak apa, sebab dia akan komen masa sesi ni. Jadi kita tak boleh bagi alasan, tak boleh jumpa supervisor sibuk, kita tak ada masa nak discuss, kita akan boleh discuss dengan dia masa lab seminar ni. Dan kalau kita tak faham, kita boleh jumpa dia di bilik. Dan jangan tak percaya sensei I pukul 8 pagi dah ada di bilik. Sabtu Ahad dia ada kat bilik. Kecuali kalau dia pergi outstation, baru dia tak ada. Dan satu lagi Nurul, I surprisingly Japanese sensei, dia adalah sensei bidang hidrologi. Jadi pelajar-pelajar dia kena ambil sampel air di sungai ataupun di telaga. Ini I rasa mungkin segelintir sahaja supervisor di Malaysia akan buat. Ini I rasa sebab I tak tahu. Tapi kalau bidang sensei ni, dia akan pergi bersama-sama dengan pelajar PhD dia, ajar macam mana ambil sampel air yang betul. Sebab dia kata kalau kita salah ambil sampel air, bacaan yang kita dapat itu tak accurate. I tak rasa, I tak pasti sama ada betul ke tidak, tapi I tak rasa sensei Malaysia akan ikut pelajar dia collect data. Perasan tak tadi I pergi collect data, I pergi sorang-sorang. Supervisor I di Malaysia tak ikut I. Entah I collect data tu betul ke tidak, hanya I yang tahu. Tapi sensei di Jepun, dia nak pastikan data itu tepat daripada sumber yang tepat. Dia ikut pelajar pergi collect data. You bayangkan? Dia ikut pelajar. So, kita nak pergi collect data air sungai, kita kena naik boat. I tengok dia pergi naik boat. Pergi ke empangan sungai yang dia nak, dan dia akan collect data bersama-sama. Jadi, saya rasa itu adalah satu, mungkin kalau katakan rakan-rakan yang di luar sana katakan nak buat PhD bersama saya, kalau saya jadi supervisor, saya akan buat yang sama. Saya pun nak juga macam mana supervisor Jepun tu buat, kita bersama-sama pelajar semasa mereka collect data. Jadi kita akan pastikan pelajar ini kita guide daripada A to Z. Kita nak, nanti kalau kita buat macam tu, kita kata pelajar PhD kita manja. Kan? Supervisor nak buat semua juga. Tapi sebenarnya bagus juga, bagi saya bagus supaya bila kita buat benda yang betul tu daripada awal, kita akan dapat lalui perjalanan itu dengan lebih tepat. Kan? Lepas ni dia nak buat research, datanya tepat, semuanya tepat. Sebab kalau kita cerap data yang salah, dia ambil tu mungkin air itu kena tenang baru ambil sampel. Yang budak kita ambil air berkocak-kocak atau apa dia ambil. Mungkinlah, I tak tahu macam mana accuracy dia. Itu I rasa satu perkongsian yang I nampak lah bila di sana. Okay, Puan Nurul? Okay. Yang lain-lain ni lebih kepada aktiviti I lah. Mungkin boleh go through macam tu je lah. Ini antara poster presentation yang I buat. Ini training dan workshop. Okay. Ini ICOSA. Okay, di KL kita panggil ICOSA. So, kalau you tengok ni, sebenarnya gambar yang kiri ni, ada few of this is Japanese sensei. Yang kiri ni Masafumi Zoto, ini di KL. Lepas tu yang sebelah I ni pun senseinya Jepun kan. Tapi diorang semua ni memang dah berubah, memang dia dah berumur. Senseinya daripada Jepun. Tapi yang bawah ni, yang gambar bawah ni senseinya handsome. Dia masih muda, 40 tahun lebih. Nama dia, lupa nama dia apa. Tapi dia muda, dia macam pelakon-pelakon Korea yang, apa tu? Yang opak-opak orang panggil tu. Dia ni masih muda. Ini masih muda. Dia daripada Jepun juga. Okay, next. Okay, ini yang Puan Nurul. Ini lagi satu bila kita buat PhD, bidang ini bukan bidang saya. Jadi kita terpaksa cari lagi rakan-rakan lain ataupun profesor-profesor di Malaysia yang mungkin boleh bantu saya. Bayangkan Puan Nurul, masa saya buat PhD, saya bidang hartanah masuk kepada bidang engineering, civil engineering, water, hydrology. Dan kan, I kena buat framework model. Model I tu more on econometric models. Jadi, I manalah reti yang formula cacing-cacing tu. Yang kena buat formula macam matematik kalau Puan Nurul belajar dulu. So, bila bidang tu bukan bidang saya, I rasa macam nak menangis.
Tak reti nak buat model tu. I tahu, tapi macam mana kita nak terjemahkan dalam bentuk formula model yang cacing-cacing, belit-belit yang formula ekonomi tu. Jadi I rasa itu antara cabaran dia dan I rasa macam I rasa nak menangis macam mana ni nak buat ni kan. So I jumpa profesor-profesor ni. Kalau tengok ini adalah profesor, alamak I lupa nama dia. Dia adalah profesor daripada UPM. Mungkin kalau rakan-rakan ada yang kenal boleh type di chat, I lupa nama dia. Dan dia ada tulis buku. I kenal dia daripada Dr. Rahim. Perasan tak Dr. Rahim ni adalah pensyarah daripada Fakulti Ekonomi di UiTM Melaka. Kenapa I kenal dia? I mula-mula tak tahu. Jadi bila kita buat PhD, kita ada masalah. Kita ada satu Facebook, kita panggil DSG support, PhD support tahap I lupa. So I tinggalkan komen. Saya nak mencari sesiapa yang boleh bantu saya buat analisa strata. I tak pandai. Sebab bila kita belajar PhD, kalau kita pandai, bukan PhD lah namanya. Jadi I memang tak pandai, I kena belajar dari kosong. And then bila I type tu, Dr. Rahim ni komen. Baik dia ni. Sekarang dah Profesor Madya. Dr. Rahim ni komen, Puan Siti saya boleh bantu. Lepas tu I call dia. Dalam hati, Alhamdulillah ada yang nak bantu kan. I call dia. Lepas tu I jumpa dia. Pergi jumpa. Lepas tu dia kata, data you ni I tak berapa expert. You pergi jumpa Dr. Elia. Dr. Elia ni adalah pensyarah daripada UM yang kat bawah kanan. Dia adalah pensyarah daripada Universiti Melaya. Dia pandai bidang-bidang yang uni. Dan Dr. Elia ni pun baik. Dia duduk dengan I, buatkan I punya strata tu, macam mana nak keluarkan formula cacing-cacing tu. Lepas tu bila dah satu sesi tu, dia kata, Dr. Siti, Puan Siti boleh jumpa profesor daripada UPM ni, kebetulan kawan I baik dengan dia. Prof. Dr. Azali. Prof. Dr. Azali ni yang tengah kanan nombor 2. Ada kat Prof, I sebenarnya tak reti lah Prof. I dah belajar pun susah Prof. I tak reti. I rasa macam payahnya nak belajar formula tu, nak bentukkan framework dan model tu dan nak kena analisis lagi. Dia kata tak apalah, you pergi, I dah jumpa ramai orang tapi I rasa macam I susah. Cakap boleh tak nak ada student yang bantu. Jadi student ni tak ada, level-level student ni tahu dah macam mana I punya level kan. I memang tak reti, zero knowledge. Prof ni kenalkan I dengan satu pelajar PhD dia, pelajar bangsa Cina. Nama dia Afad. Afad ni lah yang ajar I A to Z sehingga I berjaya buat I punya model. Dan I dah pandai sekarang macam mana nak guna startup software tadi daripada tadi zero knowledge. Itulah benefit PhD I yang I rasa that is the value yang I nampak. Yang selain daripada kita punya model framework yang kita ciptakan, tapi that is the circle, kawan-kawan yang membantu. That's why sekarang kalau ada orang ada masalah PhD datang cerita dengan I seboleh-boleh akan bantu. Sebab I tahu macam mana rasanya, macam nak menangis tak reti nak buat. Okay? That is how my journey lah. Okay, yang lain tu semua lebih kepada perkongsian I, aktiviti yang I buat lah. Kalau next, cuba tengok next. I pergi kelas bahasa Jepun tapi susahnya Puan Nurul. Sebab dia belajar bahasa Jepun ni macam kita pergi tadika. Kena belajar menulis, belajar tengok ini kena tahu perkataan apa. Dah tahu perkataan apa macam mana nak sebut. Dah tahu macam mana nak sebut, macam mana nak tulis. Lalas I kata tak payahlah. Sebab I tak disuruh belajar bahasa Jepun. Cuma saja-saja kan, lepas tu I fikir, tak payahlah, nanti PhD I tak habis pula. Pening tau nak belajar ni semua, bukan senang. So I pergi tapi it's not because of the, I kena wajib tak. Just for fun. Pergilah, jumpa sensei yang lain, belajar bahasa Jepun. Sebab tak ada bayaran kan, free kan, tak apalah pergilah. Okay, next, ada apa lagi? Ini antara kawan-kawan I, masa I belajar di Jepun. Seronok lah, ada kawan daripada Brazil, daripada Tunisia, ada daripada Vietnam. Betul Amira, sekarang tak ada belajar bahasa Jepun pun. Pergi sana, just kena pastikan you pandai berbahasa Inggeris. Tak payah, bahasa Jepun tu just for fun. I tak pandai pun, sampai sekarang pun I tak pandai. I cuma tahu konnichiwa, arigato. Lepas tu, I cuma tahu kalau katakan suruh dia bersabar kan, contoh mata kudasai, macam tu je. Lepas tu kalau nak balik bagi tahu, kalau nak balik kita ada satu wording, kita kena bagi tahu otsukare-sama desu. Jadi seolah-olah kita nak balik, kita kena bagi tahu kat semua kawan-kawan otsukare-sama desu, kita nak balik. Macam tu je lah. Lepas tu bila sampai kena cakap konnichiwa. Itu je I hafal
setiap hari. Yang lain-lain I tak tahu. Lepas ni kalau apa-apa, arigato. Itu je. Itu je yang I tahu sebenarnya. Kalau I nak order makanan pun semua I cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi tak ada orang ingat belajar di Jepun tu kena menguasai bahasa Jepun. Tapi kalau you pandai, is benefit to you. My friends dekat yang kanan atas ni, nama dia Ansan. Kita panggil Siti-san, Ansan. Tapi dia daripada Vietnam, dia buat PhD dah 3 tahun. Pun tak pandai bahasa Jepun. Dia tak pandai. Dia kata penat dia nak belajar. Malaslah. Sebab dia rasa macam bukan mudah juga sebenarnya. So, I memang tak pandai. I tak pandai. Dan I rasa tak diwajibkan. Jadinya ya, bila tak kita diwajibkan. kena je English. Suka macam nak pergi tadika kan. Nak belajar menulis, nak belajar membaca. Lepas tu nak kena hafal dia punya simbol-simbol tu. I rasa macam susah. Dan I tak pandai. Macam I katalah, penguasaan bahasa I hanya berapa perkataan tu je I pandai. Kan? Itu je lah. Tapi ramai kawan-kawan Malaysia I, diorang pandai sebab diorang pergi kelas. Sebab ada yang pelajar degree tu, diorang memang ada kelas persediaan daripada MARA, daripada JPA. Diorang pergi tu kena belajar dulu. Okay, next. Apa lagi? Masa pun dah lebih ni, tengok. Ini I punya lab. Jadi kita jangan ingat lab tu kemas je. Tak juga. Ini semua pelajar sensei I akan duduk di sini. Dan yang bestnya, diorang ni sebab Jepun ni banyak duit kot I rasa. Dia punya lab ni, dia ada printer. Printer dia printer colour. Dan kita tidak ada hard. Kau nak print je. Semuanya colour. Cuma kertas dia bukan kertas A4 putih, tapi kertas dia macam kertas warna kelabu coklat-coklat. Macam kertas, tak tahu nak cakap. Macam kertas kulit kayu tu. Kertas dia coklat. Kertas lama-lama waktu zaman sekolah dulu. Ya. Kertas zaman dulu. Yang dia orang jaga untuk environmental friendly. Dia tak jual kertas putih. Kertas dia ada kertas putih tu mahal. Jadi bila I print, memang I print kertas dia kertas warna coklat. Macam kertas kayu tu. Okay? Bukan kertas minyak. Bukan. Kertas macam zaman dulu punya buku. Sekolah dulu. Kita punya mukadam. Mukadam zaman dulu. Mukadam tu kan kertas coklat kan, ingat tak? Mukadam kita dulu. Macam tu lah kertas dia. Okay, next. Apa lagi? Ini biasalah kita keluar, ini supervisor I di KL. Kita keluar makan-makan. Lepas tu kita ada, tadi I bagi tahu dengan Puan Nurul, next. Saya menulis buku. Jadi masa I buat PhD, I menulis juga buku-buku lain. Macam mana tu masa sepanjang buat PhD tu, macam mana doktor boleh buat buku je dalam masa sama, bukan satu tapi 4, 1, 2, 3, 4 buku. Ya, masa I buat PhD sebenarnya I tak ada komitmen lain. Jadi bila I dah sambung belajar yang UiTM lepaskan cuti belajar bergaji penuh tu, jadi I betul-betul belajar dan anak I dah besar. Masa tu kebetulan anak I yang Irfan tu dah form 5 kalau tak silap I. Tak, dia masuk asasi UiTM. And then anak I yang kedua Tasha tu dia form 5, awal form 5 lah. Jadi anak I dah besar, diorang pun di MRSM dan anak I yang besar di UiTM dan I pergi belajar. Jadi I ada banyak masa dan bila saya menulis, kan cakap tadi saya ni pelajar matang dan I dah biasa menulis jurnal. Jadi kita punya skill menulis tu tak adalah macam zero sangat. Kita dah tahu menulis. Dan I rasa data I, masa I buat data collection, data I pun alhamdulillah dipermudahan. I belajar 3 bulan, I dah ada data. Dan mudah aja nak dapat data. Dan kadang-kadang bila I pergi ke jabatan-jabatan kerajaan ni tanya lagi, Puan nak data apa? Sebab bila I datang, diorang pun macam segan kan, diorang tengok I nak buat research. Diorang selalu tanya, Puan ada thumb drive? Dia terus bagi data I on the spot. Jadi I ada banyak masa. Jadi bila I hantar I punya penulisan pada chapter, contohlah I buat chapter 1, I hantar pada sensei, I suruh baca. Masa dia baca, I tulis lah. Lepas tu masa I menulis ni, kawan, ni tanya, Amira tanya, macam mana I punya time management nak menulis? Okay. Masa I buat thesis tu, I menulis thesis, I rasa itu adalah menulis apa yang I buat kajian I tulis. Okay. Bila sensei I baca, I bagi dia masa baca, sambil-sambil tu sebenarnya buku yang I tulis ini bukan I tulis seorang. I tulis bersama dengan kawan-kawan. Contoh panduan asas beli rumah. Ini sebenarnya I balik daripada PhD, I tulis. Masa tu time COVID-19 yang kita kena kurung kat rumah. Rasa tak? Masa bulan 3. Kita tak ada buat apa-apa kan? Okay. Jadi I bagi kebetulan sebelum COVID tu I dah jumpa kawan-kawan I ni.
Seorang ni adalah pensyarah fakulti law, seorang lagi adalah lawyer yang lawyer swasta. Jadi ada bagi kerja. Bendanya adalah benda yang dia guna sehari-hari kan, 10 panduan asas beli rumah. Jadi kita dah bagilah kerja. Jadi yang ini kerjaya dalam bidang alam bina sebenarnya adalah buku yang lama tapi baru diterbitkan. Masa saya belajar tu baru buku ni siap. Okay, yang buku yang ketiga yang Sustainable and Green Property Management ni adalah dalam ni ada 10 penulis. I adalah penulis bersama. Jadi I cuma tulis 20 muka surat. Bagi I menulis 20 muka surat bukanlah susah mana pun. Lepas tu yang last ni baru I buat Introduction to Law in Built Environment. Ini adalah buku selepas I balik daripada Jepun sebelum I Viva. Jadi kan sebelum Viva kan lama nak tunggu. Lepas tu COVID kan baru-baru ni. Jadi diorang ni tak tahu nak handle. COVID kita tak tahu. Jadi I punya drag masa menunggu nak Viva tu sangat lama. Sebab apa? Bila kita tutup universiti, supervisor I pun tak tahu. Selalu kita buat face to face kan bila Viva. Inilah batch pertama kami buat face to face Viva-nya secara online. Jadi masa tu memang lama I nak tunggu masa Viva I. Dan I ada banyak masa so I bagi tahu dengan kawan I. Kita buat buku jom, buat lagi buku. Buku ni dan buku ni adalah masa kita terkandas COVID masa tu. Okay? Itulah dia Puan Nurul ceritanya serba sedikit tentang perjalanan dan ini adalah sesi Viva saya yang saya kata kita terkandas COVID lama tu. Dan UTM pun tak tahu macam mana nak Viva-kan I. Lepas tu dia kata bagus juga. Bila online ni tak boleh nak tanya banyak. Lepas tu macam mana I punya thesis? Hantarlah PDF kepada kita punya panel untuk mereka baca. Kan PDF kan pening kan nak tengok thesis tebal kau kena tengok PDF. Pun sebenarnya cabaran juga. And then panel tu kata Siti boleh tak post. Masa tu bila kerajaan bagi kelonggaran kita boleh post. Boleh keluar rumah pergi untuk essential needs. Barulah. Lepas tu kedai photostat pula tak buka. Masa tu. Cabaran juga lah sebenarnya kan. I takkanlah I nak print. Printer I pun tak ada. Masa tu I tak ada printer sebab kita kan biasanya kan buat kerja di lab. Jadi di rumah I tak adalah printer beria sangat. Jadi itulah antaranya. Dan akhirnya I pun berjaya next Cik Idris. Dan habis je I rasa sebelum I Viva ke selepas I Viva. Selepas I balik masuk ke universiti UiTM balik. Saya ditawarkan jawatan sebagai pengarah di Pusat Keusahanan Mahasiswa. Jadi sebelum I hantar my correction sebenarnya I dah jadi pengarah. Jadi sebenarnya perjalanan PhD I sebelum I habis my correction sebenarnya I dah jadi pengarah dan baru I habis dan submit correction Viva I dan akhirnya akhirnya barulah saya dianugerahkan PhD daripada University Teknologi Malaysia dan joint supervision daripada University of Tsukuba Japan. Okay, next. Ini antara special thanks lah kepada semua departmen dan agensi kerajaan yang terlibat dan juga semualah pihak-pihak yang terlibat dari bagi beasiswa kerajaan dan universiti kita lah UiTM dan tidak lupa juga UiTM Pasir Gudang. UiTM Pasir Gudang hingga hari ini kalau I nak cari jurnal, I masih lagi minta daripada Cik Idris sebab dulu dah terbiasa. Cik Idris tolong carikan jurnal ni sebab jurnal tu berbayar. Cik Idris boleh carikan digital buku ni tak? Penting ni, boleh tak sekarang? Cik Idris layan. Sampai sekarang I dah terbiasa. Padahal I boleh minta daripada I punya perpustakaan FSPU. Tapi sebab dah biasa liaise dengan Cik Idris, sampai sekarang I masih minta tolong dia. Cik Idris carikan jurnal ni. Dia akan cari dan email I ataupun WhatsApp I. Dan benda tu 30 minit settle. Jurnalnya I terus dapat. Jadi itulah hubungan baik I dengan UiTM Pasir Gudang dan juga PITA especially. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua warga perpustakaan UiTM Pasir Gudang. Dan itulah I will end what I have started dan inilah perjalanan journey-nya. Dan I rasa journey ini sangat menyeronokkan. Tak sebagaimana orang lain kata, PhD itu adalah lonely journey, bagi I tak. Kita ada belajar banyak dan I rasa sepanjang I cerita semuanya yang seronok-seronok je kot. Tak adalah terlalu. I rasa belajar SPM lagi susah Puan Nurul. I rasa kita belajar SPM tu I rasa lebih susah. Tapi mungkin pengalaman berbeza, lain orang, lain cara, lain orang, lain pengalamannya lah. Okey, itu Puan Nurul. Okey doktor, ni last sebab kita nak tengok juga. Okey, kalau kita tengok semula senario situasi yang berlaku pada Disember lepas,
kat negara kita, khususnya dekat Shah Alam yang lepas. Kat mana, yang mana kawasan-kawasan di se- sekitar Shah Alam dilanda banjir yang saya kira agak dahsyat. Uh, apa apa sikronasnya dan manfaatnya, signifikannya ilmu yang doktor perolehi dari Jepun untuk situasi kita kat Malaysia buat masa sekarang. Okey, tadi saya bagi tahu pada semua PhD yang saya buat adalah dalam bidang disaster dan saya fokus banjir dan impak kepada hartanah. Jadi masa banjir baru-baru ni Nurul, sebenarnya apa yang kita lihat mungkin kesiapsiagaan unit-unit kita dalam menghadapi bencana tu tak sebagaimana di Jepun. Di Jepun lepas saya kata ribut, sejam semua pokok-pokok punya daun-daun tu clear, bersih. Maksudnya mereka siap siaga sebab mereka adalah negara yang memang sering bencana alam. Jadi apa yang saya nampak, apa mungkin sumbangan kajian yang boleh saya manfaatkan kepada kerajaan, kepada agensi kita, even kepada NADMA. Sebab tadi bila saya tunjuk terima kasih kepada NADMA, kepada Jabatan Ukur, kepada Jabatan Parit dan Saliran, Drainage and Department of Irrigation and Drainage Malaysia tu tadi. Pertama, kita kena synchronize semua tim kita, terutama untuk disaster team. Kita sebenarnya tak synchronize. Kita tak ada satu task force. Kalau berlaku banjir, kita tak ada ready makanan pun sebenarnya. Jepun bila banjir, dia punya readiness of makanan, dia dah ada store makanan. Kita hanya ambil saja. Sekarang masa kita banjir hari itu, kita harapkan rakyat yang akan bantu. Bantu bagi sumbangan, beras, pampers. Sepatutnya kita kena ada satu store untuk readiness. Bila banjir, kita dah ada stok standby siap-siap. Ada satu stok. Jadi bila berlaku bencana, kita dah ambil je stok ni, terus distribute kepada kawasan bencana. Itu satu yang saya nampak. Dan yang kedua, masyarakat sekarang ini, mereka dulu masa nak beli rumah, tak pernah fikir pun. Banjir ke tak? Tak pernah fikir. Yang mereka akan fikir, kalau Nurul dah ada rumah belum Nurul? Alhamdulillah dah. Jadi dulu nak beli, Nurul fikir apa? Rumah cantik ke? Harga murah ke? Lokasi? Lokasi strategik Kan? dekat kedai. Nak dekat dengan kedai, nak dekat dengan shopping mall. Kalau di KL nak dekat dengan train station, kan? Jadi dulu kita beli rumah, even I pun, dulu kita fikir kalau I dulu beli rumah, I tinggal di Putra Heights. I fikir developer ni siapa? I nak branding, nama branding developer. Sebab kalau developer dia hebat, of course dia punya property development yang dia buat tu memang hebat. Sebab dia dah ada nama. So projek rumah I dulu Sandabi Properties buat. Jadi dia dah ada branding kat situ. Pertama. Yang kedua, mungkin orang beli rumah dia tengok lokasi. Ketiga, harga. Mungkin design. Baru dia nak tengok facilities. Tapi pernah tak orang terfikir banjir ke tak kawasan rumah aku ni nanti? Kita tak pernah terfikir. Itu mungkin sekarang ini I try untuk bagi semangat kepada orang yang nak beli rumah baru, fikir-fikirkan. Tengok sekarang kawasan Seri Muda, dia adalah kawasan yang memang betul-betul dulu ada tempat tadahan air yang kita tukar menjadi taman perumahan dan sebab itu dia tenggelam. Jadi sekarang kena ada satu inisiatif pada diri sebelum membeli aset, terutamanya rumah. Rumah adalah aset yang termahal yang kita bayar setiap bulan selain daripada kereta. Jadi kena fikir betul-betul dan pastikan kawasan itu bukan sahaja terletak di kawasan bencana alam. Bencana alam ni boleh jadi tanah runtuh, boleh jadi banjir. Tapi kita di Malaysia cuma dua ni je lah, tanah runtuh dengan banjir. Kita tak ada gempa bumi sangat pun, tak ada. Gempa bumi kita kalau negara jiran gempa, mungkin kita rasalah sikit-sikit, tapi tak memberi kesan yang signifikan. Okay? Jadi itu je lah saya rasa. Dan satu lagi, kalau boleh kita di universiti, dan apa yang saya buat sekarang, bila saya belajar di Jepun, saya cuba masukkan grant yang ada di Jepun tadi ke UiTM supaya kita boleh buat kajian lebih mendalam bersama dengan pakar-pakar ataupun pelajar-pelajar postgrad kita yang ada di UiTM supaya ilmu yang ada di Jepun itu kita boleh bawa masuk ke Malaysia dan kita boleh kongsi bersama lagi dengan warga universiti. Jadi kalau ada rakan-rakan di sana yang mungkin berminat nak sambung PhD dalam bidang yang saya katakan tadi, bidang pengajian yang saya buat, dan satu lagi cubalah terokai bidang baru supaya kita dapat mengembangkan ilmu itu tidak hanya di bidang yang sama. Dan kita boleh kembangkan networking selain daripada tu kan. Jadi itu antaranya lah Puan Nurul.
Terima kasih Puan Amira. Semoga Puan Amira lepas ni kalau siapa-siapa lagi sambung PhD dan sambung belajar untuk kerjaya kita lah sebagai pensyarah di masa akan datang. Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas sesi perkongsian yang disempurnakan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi panduan berguna untuk kita semua. Baiklah, dengan pengakhiran sesi perkongsian sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita yang sangat hebat dalam perkongsian ilmunya dan pengetahuannya sepanjang segmen kita pada pagi ini. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama memeriahkan program kita sehingga ke hujung segmen ini. Semoga kita dapat bersua kembali pada masa hadapan. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi kehadiran pada pautan yang diberikan di ruangan chat box yang kita dapat paparkan pada skrin tadi. Saya akhiri program ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Hafsa. Terima kasih. Terima kasih jemput saya. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi hari ini. Jika ada apa-apa boleh email saya ada letak di ruang chat. Kalau ada yang nak tanya soalan mungkin tadi tak sempat kan? Okey, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.